Okay, hello. Jadi berjumpa lagi selepas cuti seminggu. Okay, jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 9. Bab 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi sedikit penerangan ataupun introduction berkenaan dengan bab 9 ini. Bab 9 kita belajar kebarangkalian. Mungkin kamu sudah belajar pada menengah rendah. Selain daripada itu, kebanyakan kemahiran yang kamu perlu tahu untuk bab 9 ni adalah kemahiran set, iaitu bab 4, okay? Yang kita belajar awal-awal semasa PDPR disambung balik bulan 4 tu. Itulah kemahiran yang kamu perlu tahulah untuk menguasai bab 9. Okay, jadi memandangkan kita baru sahaja tamat cuti. Okay, so untuk hari ini kita cuma belajar dua perkara yang simple. Kamu senaraikan dalam bentuk kurungan. Okay, yang pertama ialah kita akan belajar apa itu peristiwa bergabung. Ataupun kita gabungkan dua kesudahan set tu. Dia hampir samalah dengan set. Yang kedua nanti kita akan belajar peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okay, yang pertama sekali kita tengok peristiwa bergabung. Apa itu peristiwa bergabung? Jadi kamu tengok dalam ilustrasi yang ada dalam buku teks kamu, iaitu kesudahan. Okay, kita lihat, sama-sama kita lihat. Kesudahan suatu peristiwa yang bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Macam mana tulis pasangan bertertib? Masih ingat dalam set tu? Okay, contohnya satu dadu. Kalau dadu dengan shilling dilambungkan sekali. Dadu ni kita tahu kan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shilling ni pula adalah gambar dan angka. Tetapi kita boleh guna English jugalah. Kamu boleh guna tail and head. Let's say lah kita maintain guna English. Kalau kamu nak gunakan A dan G pun bolehlah. A ialah angka, G ialah gambar lah. So, macam mana kita gabungkan? Ini ada 6 kesudahan. Semua dia ada 12 lah. Macam ni lah contohnya kamu tuliskan. Kalau dadu dapat 1, okay, dia mungkin dapat tail ataupun kepala dia. Dalam kesudahan siling ataupun 1 dengan head. Senaraikanlah semua. 2 T, 2H. Okay, ini semua kita sudah belajarlah dalam bab 4. So, kamu kalau pasangan, kesudahan yang berpasangan tu kamu letakkan dalam kurungan. Tetapi jangan lupa permulaan dia tu, permulaan mesti gunakan tata tanda set. Okay, so kita tengok contoh. Okay, senang saja kita tengok contoh. Okay, ada formula di sini iaitu bilangan kesudahan kamu boleh darablah. Contohnya tadi, kalau saya gunakan contoh dadu kan. Dadu ada berapa kesudahan? Dadu ada, kesudahan dia adalah, kita tahu kesudahan dadu ada 6. Okay, kemungkinan lah. Okay. Siling pula ada 2 kemungkinan dia, iaitu gambar ataupun angka. Okay, jadi kalau kita nak tentukan sama ada senarai yang kita keluarkan tu sudah betul ke tidak, kamu kira dia. 6 darab 2 berapa kesudahan? 12 kan? Kalau kamu senaraikan 12 semua dia, bermaksud kamu sudah senaraikan semua. Kalau kurang daripada 12, bermaksud kamu salah lah. Okay? So, itu cara tentukan kesudahan. Iaitu bilangan ruang sampel sama dengan bilangan set A darab dengan bilangan dalam set B ataupun kemungkinan dia. Okay, so kita cuba tengok yang contoh 1 pun sudah ada lah. Okay. 5 kepingkat berlabel tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan secara rawak. Dikeluarkan dari kotak secara rawak tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Okay, bermaksud kalau saya pilih T kan, kalau saya pilih T, pilih T dari kotak, bermaksud T itu tidak akan dipulangkan. Okay, apabila saya buat pemilihan kad yang kedua, berapa kad lagi yang saya ada? Okay. Yang ini saya nak kamu bagi perhatian lah. Kes tanpa pemulangan. Contohlah, saya keluarkan T kan. Dalam kotak masih ada berapa? Masih ada E, masih ada K, masih ada U dan masih ada N kan. Bermaksud
Untuk pemilihan kad yang pertama, berapa pilihan yang saya ada? Untuk pilih T tu, saya masih ada 5 kan. Saya masih ada 5 pilihan. Tetapi apabila saya sudah keluarkan salah satu huruf kan, berapa lagi pilihan yang ada dalam kotak tu? Tinggal 4 kan. Saya ulang balik. Okay. Dia ada 2 kad. Kad pertama, kad kedua. Sebab kita nak pilih secara satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. Yang warna merah ni ialah pilihan yang cikgu ada. Sebelum saya buat apa-apa pilihan, saya untuk pilih kad yang pertama dalam kotak tu. Berapa pilihan cikgu ada? 5 kan? Saya ada TEKUN kan? Okey, saya ada 5 pilihan. Sudah pilih satu huruf. Contohnya kalau saya pilih T lah. Saya sudah dapat T dalam kad pertama tu. T masukkan balik ke tidak? Tidak kan? T tidak dimasukkan balik. Berapa lagi pilihan yang saya ada untuk pemilihan kad yang kedua? Saya masih ada 4 pilihan. Iaitu E, K, U dan N kan? So, saya ada 4. Sudah berkurang. Sebab kad pertama tu kamu simpan. Kamu tak masukkan dalam kotak balik. So, kalau kita kira jumlah kemungkinan yang ada ialah 5 darab 4, berapa? 20. Sebab itu kalau kamu tengok penyelesaian dalam buku teks tu, dia tak berulang. TE. Tak ada kamu jumpa T, T lah. Sebab T tu apabila diambil, simpan. Tidak dimasukkan balik. So, tak ada kemungkinan kamu dapat huruf yang sama. Jadi, apabila kamu kira semua ni, all and all, kalau kamu tak pasti, kamu boleh kira. Kamu akan dapat 20. Dia bukan 5. Dia adalah 5 darab 4. Kenapa 4? Sebab 1 sudah disimpan. Okey. Itu ialah contoh pertama. Case tanpa pemulangan. Ingat, kalau dia tanpa pemulangan, nilai dia akan berkurang lah. Okey, so kita tengok B. B ni dia guna dia guna A dan G lah. Dalam bahasa Melayu, A dan G. Okey, 2 keping shilling dilambungkan. Ada dia bagi tahu dilambung berapa kali kan? Tidak kan dia. So, kalau dia shilling yang pertama, shilling yang kedua. Okay, setiap shilling kita tahu kemungkinan dia adalah shilling kan. Kemungkinan shilling ada satu saja, iaitu angka dan gambar. So, saya tahu setiap shilling dia ada 2 kemungkinan. Sama ada angka ataupun gambar. Shilling yang kedua pun angka ataupun gambar. Jadi, apabila kita darab, berapa kemungkinan yang kita ada? 4. So, untuk senaraikan dia, kamu gunalah ini kan AG. Okey, kita partnerkanlah. Mungkin shilling pertama ialah A, shilling kedua mungkin juga A. Dia tak akan mempengaruhi lah sebab A1 dan 2 tu merupakan shilling yang berlainan. Okey, shilling pertama mungkin angka, shilling yang kedua mungkin gambar. Okey, dia ada kaitan dengan susunan dia lah. Kalau shilling yang pertama gambar, shilling yang pertama mungkin shilling yang kedua mungkin angka, shilling yang pertama gambar, shilling yang kedua pun mungkin gambar. Jadi kamu tutupkan penyenaraian kamu gunakan simbol aset. Kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul lah. Dengan jumlah penentuan jumlah keseluruhan dia. Okay. So, itu cara kamu tulis. Pastikan dalam kurungan. Lepas tu pembuka dan penghujung dia letak tata tanda set. Tata tanda ini. Pasangan gunakan kurungan. Pisahkan dengan koma. Okay. So, itu tugasan pertama kamu. Okay. Kamu just relate baliklah apa yang kita sudah belajar di bab 4. Okay. Siap. So, sekarang kita pergi ke bahagian yang kedua. Bahagian kedua ada kompleks sikit. Taklah susah sangat lah. Okay. So, sekarang kita belajar peristiwa bersandar. Apa maksud peristiwa bersandar? Apa maksud tidak bersandar? Kamu perlu bezakan bersandar, tidak bersandar. Okey, tengok kotak ni. Okey. 2 peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak bersandar. Dia merupakan peristiwa yang tak bersandar. Macam mana dia dikategorikan sebagai tidak bersandar? Dia akan dikategorikan sebagai tidak bersandar sekiranya A tidak mempengaruhi B. Biasanya sekarang kita belajar peristiwa bergabung kan, bermaksud ada 2 kesudahan lah. Okey, form 4 sudah. Kita tak belajar kira berapa keberangkalian lelaki dalam kelas, tidak lah. Dia mesti bergabung. Okey, jadi kalau peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B, maka kita katakan dia tidak bersandar. Tetapi kalau dia mempengaruhi, dia adalah
bersandar. Tengok dua contoh ni yang pelajar selalu confuse lah. Okey, ada case A ya, case 1 ni. Dua keping kad dipilih secara rawak daripada P satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, cikgu gunakan contoh ini ya, tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Tanpa pemulangan bermaksud nanti apabila satu kad dikeluarkan, jumlah di dalam tu akan berkuranglah. Okey, kita nak pilih berapa kad? Kita nak pilih 2 kad kan? Okey, 1 kad yang kedua. Kita nak pilih 2 kad. Okey. Alright. Tulis kebarang kalian untuk mendapatkan huruf konsonan. Apa huruf konsonan? Konsonan ialah selain daripada vokal kan? Vokal ialah A, E, I, O, U. Okey, contohnya lah. Kalau kamu nak pilih konsonan, apa konsonan yang cikgu ada di sini? Okey, konsonan yang kita ada ialah R, N dan G, betul? Okey, dia cakap tulis kebarang kalian mendapat kad konsonan pada kali pertama dan kali kedua. Okey, bermaksud ini peristiwa dia. Kad pertama nak dapat konsonan, kad yang kedua pun nak dapatkan konsonan. Jadi kita tengok kebarang kalian dia. Okey, untuk dapat kad konsonan yang pertama, saya ada berapa kemungkinan? 3 kan? 1, 2, 3. 3 per berapa kelas? 3 per 5 kan? Okey, 3 per 5. Okey, let's say lah sekarang saya sudah ambil R. R sudah dikeluarkan. Okey, masuk dalam kocek. So, R sudah dikeluarkan, tinggal berapa? Okey, R sudah dikeluarkan. So, sekarang tinggal berapa konsonan lagi yang saya ada? Tinggal 2 kan? 2 per berapa? Adakah dia per 5? Sebab R tadi sudah dikeluarkan. Per berapa sekarang? Per 4. Jadi, kamu tengok sekarang. Ada pengaruh ke tidak? 1 dan 2 tu? Ada sebenarnya lah. Apabila kamu keluarkan R tu, dia akan mempengaruhi nilai kad yang kedua. Ke barang kalian nilai yang kedua. Jadi, ini sebenarnya ialah bersandar. Sebab peristiwa satu iaitu memilih konsonan pada kad yang pertama, dia mempengaruhi peristiwa yang kedua. Okay? Sebab nilai dia berkurang kan, kamu tengok nilai ini. Nilai ini pandai berkurang. Sebab disebabkan oleh pemilihan kad pertama tadi. Okay, tengok contoh yang kedua. 2 keping kad dipilih secara rawak daripada P satu demi satu, tetapi sekarang demi apa? Dengan pemulangan. Bermaksud, ambil satu, kembalikanlah. Okey. So, kad pertama yang dipilih dicatat hurufnya dan dikembalikan ke kotak P sebelum kad kedua dipilih. Sama juga dia nak minta dua-dua adalah konsonan. Kita tengok case yang kedua ni lah. Kalau dua-dua konsonan, okey, dia 2 kad lah. Kad pertama, kad kedua. Okey, so sekarang dia minta dua-dua adalah konsonan. Okey, apa konsonan tadi? R, N dan G kan? Okey, untuk pilih kad konsonan yang pertama. Okey, let's say lah. Sama juga kita katakan konsonan yang pertama kita terpilih R. Apa kemungkinan yang kita ada? Berapa konsonan sana? 3 per 5 kan? Katakanlah kamu pilih R di sini. Okay. Apabila saya sudah pilih R, tetapi sini ada syarat dia. Dengan pemulangan. Saya kembalikan R di dalam. Kalau saya kembalikan R di dalam, nak pilih kad yang kedua. Apabila kamu nak pilih yang kedua, dia kembali seperti biasa kan? Berapa lagi konsonan yang kita ada? Konsonan yang saya ada ialah 3. Berapa jumlah? Masih 5. Okay, kalau di situ kamu lihat pemilihan kad yang pertama tidak mempengaruhi kad yang kedua lah, sebab kesudahan dia masih ada punya kebarangkalian masih sama, tidak ada berkurang. Kalau tadi sudah pilih satu, jumlah berkurang kan sebab kamu tak kembalikan. So itu bersandar. Sekarang dia tidak ada efek dia ataupun dia tidak mempengaruhi. Jadi kalau dia tidak mempengaruhi, sini adalah tidak sandarlah kesudahan dia. Itu contoh yang pertama lah. Banyak lagi contoh yang cikgu akan terangkan.
Okey, so dalam buku teks kamu pun ada, tak apa kita terangkan satu-satulah. Kenapa itu bersandar, kenapa tidak bersandar supaya kamu lebih faham. Okey, kenal pasti sama ada peristiwa berikut bersandar ataupun peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar, berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok yang pertama, mendapat angka 2 kali apabila sekeping shilling dilambungkan. Okey, kalau kamu dilambungkan 2 kali, ada efek kah? Biasanya tidak ada efek lah. Kalau lambungan pertama dapat angka, lambungan kedua pun dapat angka. Masing-masing adalah 1/2, 1/2. Tak ada efek dia sebab ini shilling dilambung 2 kali. Okey, 2 lambungan yang berbeza. Okey. Jadi kamu boleh inilah, kamu boleh ikut saja dalam latihan nanti, ikut follow saja dia punya justifikasi itu nanti. Okey, soalan B. Mendapat angka dalam lambungan. Okey, cikgu besarkan sikit. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Nombor dalam lambungan dadu adil. Okey, shilling. Okey, shilling ini dadu . Kalau kamu tengok kesudahan, salah satu cara lagi, kalau kamu tengok shilling, shilling kan dia angka dengan gambar. Dadu pula ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu tengok sini, kalau kita nak gabungkan lah, dua-dua ni satu nombor, satu huruf. Tak mungkin dia mempengaruhi lah. So, kalau dua tu memang separate huruf, nombor. Okay? Jadi, itu tidak bersandar lah. Sebab dia tak akan mempengaruhi satu sama lain lah. Okay? So, C. Mendapat 2 batang pen yang sama warna. Yang ini perlu tahulah. So, sekarang dia berapa? Cikgu terangkan sikit. Kita ada 3 merah, 2 biru. Syarat dia adalah tanpa pemulangan. Dia mau berapa pen? 2 pen kan? Kedua-dua pen tu mestilah sama warna. Okey, kita cubalah. Katakan kamu nak peristiwa, kita nak peristiwa biru dan biru dipilih. Okey, kita tengok biru yang pertama, biru yang kedua. Biru yang pertama berapa kebarangkalian saya? Dia masih 2 per berapa? 2/5 kan, sebab jumlah ada 5 pen, biru ada 2, so 2/5. Sudah ambil 1 pen biru, masuk dalam kocek, nak pilih lagi dalam kotak tu. Berapa tinggal sekarang? Kamu kan sudah ambil 1, tinggal 1 lah. 1 per berapa? 1 per berapa jumlah sekarang? Bukan 5 lagi kan, sebab 1 batang tadi kamu sudah keluarkan. 1/4. Ada efek kah? Ada kan? Jumlah pun sudah berkurang. Jadi kalau dia ada efek, itu adalah peristiwa bersandar. Okey, bolehlah. Kerana kebarangkalian dia guna merah lah. Tadi cikgu gunakan biru. Sama saja, kamu boleh guna merah. Contohnya, cikgu nak guna merah. Dia nak pilih 2 pen merah yang bersamakan. Merah, merah. Merah berapa? 3/5. 1 batang merah sudah dikeluarkan. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2. Tadi ini 2. So, dia adalah 2/4. Kamu boleh ikut arahan. Dia punya ayat untuk justifikasi itulah. Okey, keempat. D tu mendapat 2 kepingkat yang huruf sama apabila 2 kad dipilih secara rawat daripada baik 1/1. Tetapi ini dengan pemulangan. Kalau dia dengan pemulangan, biasanya tidak bersandar lah. Okay, tak apa, cikgu terangkan. Baik. Okay, let's say lah. Okay. Dia 2 kali pilih kan. Katakan kita dapat BB. Ataupun paling senang lah kita guna huruf pertama. Kali pertama dapat B. Kali kedua pun dapat B. Kenapa mungkin? Sebab dia dengan pemulangan tadi kan. Okey, tengok kemungkinan dia. Apa
kebarangkalian dapat B. 1 berapa B? 1 B saja kan? 1/4. Dapat B, letak balik, bukan simpan. Sebab sini dengan pemulangan. Kalau kamu letak balik, nak pilih B mungkin ke tidak? Mungkin. 1/4 masih 4. Sebab tadi kita letak balik, jumlah dia tidak berkurang lah. So, kamu tengok kebarangkalian dia masih sama, tak berbeza lah. Jadi, kalau dengan pemulangan lah senang saja. Kalau dengan pemulangan, memang dia mungkin, dia ialah peristiwa tidak bersandar. Okey, so itu saja panjang lebar untuk supaya kamu faham lah. Okey, jadi lepas ni kamu buat tugasan kamu. Okey, tak ada pengiraan dulu supaya kamu faham konsep dia. Okey, so selamat belajar.